Kan ada puncak. Bukan di New York ni, Malaysia ni. Dia bila semua tanda kecil ni jadi, kemuncak dia Imam Mahdi. Kemuncak ataupun penutup kepada tanda kecil. Dan ketika Imam Mahdi hidup dan dia keluar, waktu tu Dajjal akan keluar. Iaitu tanda besar nombor 1. Subhanallah. Sebab tu hak perangai Dajjal ni banyak. Sebab pak nak keluar. Antara perangai Dajjal paling besar nombor 1 ialah menipu. Penipu besar. Banyak nak menipu. Menipu berlambak daripada hak atas sekali sampai hak bawah sekali. Menipu. Dajjal menipu. Sebab tang mana pun dia keluar, dia kata akulah Tuhan. Memang penipu besar. Subhanallah. Benda yang kait dengan puasa ni, nak kait dengan puasa ni. Dajjal dan puasa. Apa dia tu? Tajuk tu. Iaitu bila Dajjal keluar, Nabi kata umur dia singkat je. Sebab dia hidup lama dah. Sejak 1400 tahun yang lalu, ada sahabat Nabi pernah jumpa dengan Dajjal dan dia hidup. Iaitu di sebuah pulau. Saya tak mau cerita hak pulau tu, jadi panjang. Sahabat ni naik kapal, cerita juga. Cerita sat, sebab dia cerita dia panjang. Dia naik kapal, sesat 30 hari. Mereka berjumlah 30 orang. Hak ni bukan saya saja sebut. Yang ni hadis Sahih Muslim. Naik kapal di laut, di Mekah ada laut lah, laut merah. Laut luas lah, bukan tasik. Laut. Sesat 30 hari sampai ke sebuah pulau, jumpa Dajjal di pulau tu. Bila dia balik, dia ni tak Islam waktu tu, dia agama Kristian. Nama dia Tamim Ibn Aus Ad-Dari. Dia Kristian, dia balik sebab Dajjal sebut pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dajjal sebut pasal Nabi Muhammad adalah Rasul dan bertuah beruntung siapa yang ikut Nabi itu. Dajjal kata. Walaupun dia Dajjal, hak tu betul. Hak tu dia sebut betul. Maka Tamim balik, pergi jumpa Nabi, dia masuk Islam. Dan dia cerita ke Nabi. Semua benda hak dia cerita ke Nabi, daripada hak cerita panjang tu, hak saya tak cerita kat tuan-tuan tu malam ni. Cerita panjang hak dia cerita ke Nabi tu, kesemuanya Nabi dah cerita kat sahabat. Punya seronok Nabi bila Tamim yang pernah jumpa dengan Dajjal ni mai kat Nabi, cerita sama macam wahyu yang Nabi dapat. Soalan, Nabi pernah jumpa tak Dajjal tu? Tak pernah. Tapi Nabi dapat wahyu cerita pasal Dajjal. Dajjal ni mata dia orang, mata 2, tangan 2, jari 10, orang biasa. Orang. Cuma Nabi tak pernah jumpa dia. Dan Nabi cerita berdasarkan wahyu. Tiba-tiba ada orang jumpa dengan dia, cerita sebiji. Apa dia yang dia cerita sebiji? Banyak benda. Ada berbelah-belah benda yang Dajjal cerita dekat Tamim. Semua benda tu Nabi dah cerita lama dah kat sahabat. Antaranya ialah bila dia dilepaskan nanti, yang memenjarakan dia ialah, yang mengikat dia hari ni ialah Allah. Sejak bila? Wallahu a'lam. Sejak zaman Nabi apa? Macam-macam pendapat. Tak penting. Yang penting dia ada tak? Ada. Satu hari Allah yang mengikat dia akan membebaskan dia. Bila dia bebas nanti, umur dia
Yang ni best. Sebab apa? Umur dia singkat. Dia itu umur dia 40 hari. Lega. 40 hari bukan nak dan pusing. Kan? 40 hari tak dan nak pusing. Nak pusing apa? Tak dan nak pusing dunia. Kita selamat ni duduk Taman Jaya. Takkan dia nak dan sampai. Okay. Nabi pun kata dia ni nak kait dengan Ramadan ni. Nabi kata umur dia 40 hari. Kemudian dia akan mati dibunuh oleh Isa AS. Tak nampak Encik Fazli, baru nampak. Lupa tak saat ni, alu-alu kan dia, staff kami. Okey, kemudian 40 hari. Waktu Tamim jumpa dia dalam gua tu, dia kata tak ada negeri, tak ada bandar kecuali aku sampai. Ni nak bagi tuan-tuan rasa tak seronok balik. Tak rasa seronok dah. 40 hari saya pun seronok. 40 hari bukan dah pusing. Tambah naik kuda. Pakai habis kot Mekah Madinah lah. Kan? Mekah pergi Yaman, patah balik habis 40 hari. Tapi dengar Asad, nanti Asad. Dia 40 hari. Lepas tu dia akan mati dibunuh oleh Isa AS. Tiba-tiba Nabi kata hari pertama dia keluar tu, dia dilepaskan, dia pun keluar. Panjang hari pertama tu setahun. Pula dah. Kuih jauh dan pusing kuih jauh. Hak ni hadis sahih tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Jangan kata ustaz khilaf kot. Tak ada. Hak ni hadis sahih. Hari pertama dia dibebaskan, panjang hari pertama tu akan jadi panjang 24 kali 360. Tuan-tuan kali ya. Setahun. Tak payah kali jam lah, setahun lah. Macam mana tu ustaz sehari jadi setahun? Awak ingat tuan-tuan saja tanya, sahabat tak tanya. Sahabat pun tanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, waktu hari pertama dia main tu 8,000 jam setahun. 8,000 jam. Siang separuh, malam separuh. Kami boleh semayang 5 waktu. Ustaz, cukupkah wahai Rasulullah? Ni sahabat tanya ni. Hadis sahih. Ya Rasulullah, apakah cukup kami solat 5 waktu? Hari pertama hak panjang tu? Nabi kata tak. Nabi kata uqduru lahu qadra. Saya tak mau cerita lah pasal semayang, saya panjang. Masa nak habis dah. Kalau jam ni 5 minit lagi zakat. Saya guna jam saya lah. Okey. Nabi kata tak cukup 5 waktu. Walaupun sehari. Puasa macam mana pula? Okey. Hari pertama dia keluar, dia dibebaskan. Nabi kata hari pertama tu akan jadi panjang. Tak boleh nak fikir 8,000 jam. Jadi tak boleh nak masuk akal dah. Nabi kata hari kedua korang sikit. Allah yang cipta bumi ni, Allah yang akan bagi jadi panjang siang dan malam tu, jadi setahun. Hari kedua Allah Ta'ala bagi pendek sikit, alhamdulillah jadi sebulan. Hari ketiga Dajjal keluar jadi seminggu. Maksudnya macam ni, hari ketiga tu panjang dia 24 kali 7. Hari keempat macam biasa, Nabi kata. Macam biasa kalau orang hari ni jawab apa dia? 24 jam lah. Hari keempat Dajjal keluar, baru jadi 24 jam. Semua sekali tuan-tuan, campur hak 360 hari, campur 30, campur 7, campur 36, jadi lebih kurang 400 hari. Maksudnya lagi jauh dia boleh pi. Tambah pula Nabi pi sebut tambah ke tu lagi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana dia nak dan pusing? Nabi kata sur'atuhu kal ghaith istadbarat hurrihu. Seperti awan yang ditolak oleh angin kencang. Awan
Angin ni 200 km sejam kah? Tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia main taufan di luar negara. Kereta 5-6 biji duduk di atas, daripada duduk di bawah duduk di atas. Daripada sini dia bawa 3 km pergi tang mana tu. Kereta, angin. Pokoknya patah. Tu dia angin berapa ribu kilometer tu. Nabi tak sebut jet, Nabi kata seperti awan yang ditolak oleh angin kencang. Tu pergerakan dia. Maksudnya sampai tak Sungai Petani? Sampai ya. Sebab tu dia boleh sebut ma min qaryatin. Dajjal sebut dalam hadis sahih Muslim hak panjang tu. Dajjal kata tidak ada bandar, tidak ada kampung kecuali habat tuha, aku mesti mendarat. Dia guna perkataan mendarat. Saya tak tahu, saya tak berani sebut. Saya tak sebut Boeing berapa ke, saya takkan sebut itu. Kita tak tahu apa hakikat dia. Kemudian kata Nabi, 3 tahun sebelum Dajjal keluar, Allah sekat 1/3 hujan, 1/3 hasil tanaman bumi. Kedah saja ke? Satu dunia. 2 tahun sebelum Allah sekat 2/3. Allah sekat langit tak turunkan 2/3 daripada apa yang dia turun tiap-tiap tahun. Bumi tak buat keluar 2/3. Tanaman tak menjadi apa semua. Tengok tuan-tuan, sikit-sikit Setahun sebelum dia keluar, bumi, langit tak buat turun ayak setitik pun. Bumi tak buat keluar sebiji pun gandum, sebiji pun padi. Lepas tu dia keluar. Bila dia keluar, setitik pun tak ada ayak ni. Bila dia keluar, ayak ni setitik pun tak ada. Kita kata, simpan lah Ustaz. Simpan apa? 3 tahun lagi Allah Ta'ala. Sebelum dia keluar tu, 3 tahun Tuhan bagi tak ada dah. Malaysia ni, kalau tak turun hujan langsung 3 bulan, 4 negeri akan mula catur air. Saya berceramah, saya kena study. Saya tak boleh baca nona, mangga ke apa. Saya kena study fakta. 3 bulan kalau Malaysia ni tak hujan, 4 negeri akan catur air. 3 bulan, 6, 9. Hak Nabi sebut ni 3 tahun sebelum Dajjal keluar, Tuhan catur dah hak langit ni. Setahun sebelum Dajjal keluar, tak keluar terus air. Hari dia keluar, yang ni tak ada terus, setitik pun tak ada. Berapa hari tuan-tuan nak bertahan? Tak lama, 400 hari. Tang ni dia main bab puasa. Ni besarnya bab puasa Ramadan ni, tuan-tuan ingat apa di akhir zaman ni? Ramai tak yang tak puasa? Berlemak di akhir zaman ni yang tak puasa. Hak geng teksi, geng lori, cara geng teksi, geng lori. Saya bukan buat contoh ni nak memburukkan siapa tak. Semua sama aja. Cuma masing-masing dengan perangai masing-masing. Ada hak jenis bulan puasa pi makan kedai Cina, dia tak malu. Nak sebut ke? Oh dia takkan sebut nama kot. Faham kena tu 3 orang jadi Dia gamak pi makan kedai Cina, dia gamak. Buka kat belakang ataupun buka separuh. Ada sampai hari ni. Lepas tu hak pi beli nasi bungkui, ada hak jenis buka kedai awal kuih 2. Bagus kerajaan kita, antara benda yang bagus kerajaan buat ialah menetapkan tak boleh buka awal kedai makan ni. Bagus tak? Bagus. Kalau pukul 4 lagi bagus. Kan? Lah ni pukul 2 buka dah nasi telur campur. Lepas tu kan pakat beli bungkus pi tonggek merata tepi sungai, tepi mana. Ni bukan cerita hak tingkatan 4. Hak ni hak tingkatan 46.